Maksud ikhtiar hidup. Maksud ikhtiar hidup adalah kemampuan seseorang atau kumpulan mengatasi suatu keadaan ikhtiar hidup di dalam atau luar kawasan musuh. Seterusnya, hal ini merujuk kepada takrifan ikhtiar hidup itu sendiri, di mana bermaksud usaha untuk terus hidup di dalam suatu keadaan yang genting. Maksud lain ialah, ia juga boleh diertikan sebagai usaha atau ikhtiar yang harus dilakukan oleh seseorang itu supaya dia boleh terus hidup ketika menghadapi sesuatu ancaman. Ia seterusnya merupakan masalah yang harus diatasi melalui usaha-usaha yang mampu dilakukan oleh seseorang. Objektif ikhtiar hidup terbagi kepada 3, iaitu kognitif, psikomotor dan juga afektif. Kita bermulakan dengan kognitif. Poin pertama, memperolehi pengetahuan tentang asas-asas untuk ikhtiar hidup semasa di laut, di hutan, di bukit, di gunung ganang atau sebagainya. Seterusnya, memperolehi pengetahuan melalui alam semendari untuk mencari sumber makanan, tempat perlindungan dan punca-punca air. Dan yang terakhir, mempelajari pengetahuan asas dan langkah-langkah keselamatan semasa menjalani ikhtiar hidup. Seterusnya, kita mulakan dengan psikomotor. Poin pertama untuk psikomotor adalah dapat membina tempat perlindungan reka ganti untuk mengelakkan dari bahaya. Seterusnya, mencari dan menggunakan sumber alam semendari sebagai sumber makanan untuk terus hidup. Dan yang terakhir, dapat bertindak dengan cepat dan tepat apabila menghadapi sesuatu situasi yang kurang baik. Dan yang terakhir, afektif. Membina keyakinan diri untuk terus hidup. Seterusnya, memupuk nilai-nilai murni seperti bekerjasama dan bertanggungjawab. Dan yang terakhir, memperkembangkan minat terhadap alam semula jadi dan dapat menikmati keindahannya. Kepentingan ilmu ikhtiar hidup. Pengetahuan dan kemahiran dalam bidang ikhtiar hidup adalah merupakan salah satu perkara terpenting yang harus diketahui oleh setiap individu yang ingin melibatkan diri dalam kegiatan rekreasi luar. Ini kerana kegiatan luar itu sentiasa terdedah kepada pelbagai cabaran dan risiko. Ilmu ikhtiar hidup ialah sebagai salah satu ilmu bagi menjamin keselamatan orang yang terlibat dalam kegiatan luar. Seterusnya adalah tempat perlindungan dalam semasa hidup. Tempat perlindungan adalah penting untuk melindungi kita dari pemanasan matahari, hujan dan kesejukan. Tempat perlindungan memberi peluang kita untuk rehat dan tidur. Seperti mana contoh adalah membina tempat perlindungan. Seperti sebelum kita membina tempat perlindungan, perkara berikut perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah bahan-bahan yang digunakan seperti kayu, tali dan daun. Yang kedua, selamat dari binatang liar atau serangga-serangga yang berbahaya. Yang ketiga adalah selamat dari bencana alam. Yang keempat, mampiran dengan sumber air atau makanan. Yang terakhir sekali adalah selesa untuk kita tidur dan rehat. Selepas itu, faktor yang kita perlu mengambil kira adalah bahan-bahan pembinaan seperti atap. Adalah salah satu tempat bahagian perlindungan yang penting adalah atap. Dalam hutan, atap boleh diperoleh daripada pokok-pokok. Yang kedua adalah tiang dan alam bagi mengukuhkan struktur binaan pondok. Kayu-kayu yang terdapat di dalam hutan boleh jadikan tiang dan alam. Yang terakhir sekali adalah tali yang digunakan boleh diperoleh daripada kulit kayu, rotan dan akar-akar yang boleh diperoleh pada hutan. Itu saja. Seterusnya ialah cara-cara menghidupkan api. Bahan-bahan untuk menyalakan api ialah daun kering, ranting dan kayu kering. Cara menyalakan api. Yang pertama, guna ranting-ranting atau dahan-dahan kayu kering. Beberapa batang kayu disusun selari sebagai lantai. Ini kerana kelembapan tanah akan menghalang kelancaran pembakaran api. Kedua, kayu yang baru dipotong atau terbenam di dalam tanah tidak sesuai sebagai bahan api. Ini kerana kayu ini biasanya tidak cukup kering dan pembakarannya akan menghasilkan asap yang agak banyak. Ketiga, letakkan umpan untuk memudahkan api. Umpan biasanya terdiri daripada ranting-ranting kayu yang cukup kering, kulit kayu ataupun daun-daun yang kering. Keempat, tindikan kayu yang semakin besar saiznya apabila api mula menyala. Kayu ini ada baiknya ditindihkan bersilang supaya membolehkan pengedaran udara. Kelima, gunakan andam dan nyalaan hendaklah bermula dari bahagian tengah unggul api. Api akan membakar timbunan itu secara berperingkat. Sebaik sahaja anda selesai menghidupkan api, mancis mestilah dipadam dan batangnya
dipatahkan kepada 2 untuk memastikan tiada lagi nyalaan api berlaku. 6. Pastikan api itu tidak terlalu besar. Kawal api tersebut. Ada baiknya mengepungkan kawasan pembakaran tersebut supaya api tidak merebak. Itu saja daripada saya. Seterusnya adalah cara-cara menangkap ikan. Alat-alatannya adalah pancing, mata kail, tali pancing dan umpan. Cara-caranya adalah sambungkan tali pada pancing dan pastikan sambungan kuat. Tali pancing diikat pada mata kail dan pastikan diikat dengan kuat. Letakkan umpan pada mata kail untuk menangkap ikan. Sekarang saya akan bercakap tentang cara memasak di dalam hutan. Pertama sekali, kita perlu sediakan alatan untuk menghidupkan api. Contohnya lighter atau pemetik api bersama kapas. Kemudian, kita perlu bahan untuk memasak seperti tepung gandum, garam, air dan ranting kayu. Pertama sekali, kita perlu mencari kawasan untuk kita nyalakan api. Kawasan yang ada lubang. Kalau boleh berukuran lebih kurang 2/1 kaki dengan kedalaman yang sesuai lah. Seterusnya, kita campurkan semua bahan-bahan seperti tepung gandum, garam, air di dalam satu bekas. Kemudian, kita uli ia sehingga menjadi doh. Apabila ia telah menjadi doh, kita cuba bentuk ia menjadi bentuk kerepuk lekor. Akhir sekali, dengan menggunakan ranting kayu, kita lilit doh tersebut kepada bentuk buluh. Mengikut bentuk ranting kayu ataupun buluh pun boleh. Kita lilit dia. Lilit macam tu. Seterusnya, kita panggang di tepi api. Letakkan lititan doh dengan kayu, dengan buluh ataupun ranting kayu tu, kita letak di atas api. Untuk kita api yang sederhana, sambil kita pusingkan buluh ataupun ranting kayu tersebut sehingga ia masak. Akhir sekali, kita boleh cucuk doh tadi dengan ranting halus. Kalau ia tak melekit, maka kita boleh angkat dan hidangkan di atas daun atau bekas yang ada. Jadi sekian sahajalah cara memasak dengan ringkas dan juga selamat dan juga berpatutan di dalam hutan. Sekian. Terdapat beberapa cara dan tips memilih makanan di dalam hutan. Yang pertama adalah jangan pilih tumbuhan yang berbulu. Banyak tumbuhan yang boleh dimakan untuk bertahan hidup di dalam hutan. Tapi ada yang perlu anda perhatikan, hindari daripada mengkonsum tumbuhan yang berbulu di seluruh tubuhnya. Tumbuhan berbulu tidak boleh dicerna oleh organ pencernaan manusia. Kalau tetap mahu memakannya, anda bisa mengalami iritasi organ pencernaan. Yang kedua adalah kalau terasa gatal di tangan, hindarilah. Cuba saja menggesekkan daun berbulu atau daun pilihan anda di telapak tangan. Jika daun itu menimbulkan kegatalan, ia adalah berbahaya. Rasa gatal itu akibat zat-zat yang terkandung di dalam daun itu. Artinya zat-zat tersebut tidak boleh dikonsum. Yang ketiga adalah pilih tumbuhan yang dimakan oleh monyet dan kera. Anda boleh makan makanan yang dimakan oleh monyet dan kera kerana apa yang boleh dimakan manusia adalah sama dengan mereka. Jadi apabila anda memakannya, anda akan selamat daripada masalah-masalah. Itulah 3 tips dasar untuk memilih tumbuhan-tumbuhan liar hutan yang boleh dimakan oleh manusia. Namun lebih baik tetap berwaspada dan buatlah persiapan sebaik mungkin saat masuk ke hutan agar anda tidak berada dalam keadaan darurat sama sekali. Terima kasih.